Secara ringkasnya, PTF Jabatan memerlukan JKR Pata 2D di dalam proses penyediaan PSPAO ini. JKR Pata 2D pula tidak dapat disediakan sebelum JKR Pata 2C disiapkan. Boleh dikatakan, PSPAO tidak boleh disediakan sekiranya data dari peringkat premis tidak diserahkan oleh POF kepada PTF negeri. Apa yang terkandung di dalam PPA premis atau sering dipanggil JKR Pata 2C? Ia mengandungi 7 elemen yang penting seperti 1. Maklumat premis, 2. Butiran skop kerja, 3. Tempoh pelaksanaan, 4. Anggaran kos yang diperlukan, 5. Keperluan sumber, 6. Penyedia dokumen, dan 7. Pengesat dokumen tersebut. Setiap pegawai yang menyediakan JKR Pata 2C perlu mengisi maklumat seperti nama kementerian dan lokasi premis mengikut negeri, daerah dan sebagainya. Kemudian, maklumat nombor daftar premis aset atau DPA perlu diisi. Ia adalah nombor pengenalan kepada setiap premis kerajaan. Maklumat lain yang diperlukan adalah saiz premis bangunan, panjang jalan dan populasi pengguna atau penghuni. Seterusnya, kos siap bina asal iaitu merujuk kepada jumlah kos perolehan tanah dan kos pembinaan. Ianya perlu dinyatakan untuk kegunaan analisa kos kital hayat aset. Manakala, nilai semasa binaan merupakan nilai aset berdasarkan penawaran dan permintaan pasaran. Maklumat terakhir di dalam maklumat asas aset adalah kategori premis aset, iaitu sama ada aset bangunan, jalan, pembetongan atau lain-lain. Elemen kedua dalam JKR Pata 2C ialah skop dan aktiviti aset. Mengapa maklumat mengenai skop dan aktiviti perlu dinyatakan? Skop dan aktiviti aset boleh menjelaskan mengenai tugas dan tanggungjawab JKR ke atas premis tersebut. Skop dan aktiviti juga boleh membantu POF mengatur penjadualan dan kerja setiap kaki tangannya. Maklumat skop dan aktiviti setiap fasa diperolehi daripada PTRA, POPA, PNA, PPPUN dan PLA. Antara skop yang mungkin terlibat di dalam fasa penerimaan ialah penerimaan bangunan, infrastruktur, sistem mekanika dan elektrik. Maklumat skop ini boleh diambil dari JKR Pata F61B. Bagi fasa operasi dan penyelenggaraan aset, skop yang terlibat ialah operasi aset, penyelenggaraan pembaikan dan penyelenggaraan pencegahan yang boleh diperolehi dari JKR Pata F71B. Di dalam fasa penilaian aset pula, skop penilaian keadaan fizikal, penilaian tahap penyelenggaraan dan prestasi keseluruhan aset menjadi keperluan pemilik aset dan ia diperolehi dari JKR Pata F81B. Manakala di dalam fasa pemulihan, pemeliharaan, ubah suai dan naik taraf, skop kerja yang kebiasaannya dibuat adalah pemulihan bangunan biasa ataupun pemeliharaan bagi bangunan warisan. Selain pemulihan dan pemeliharaan, terdapat juga skop kerja ubah suai dan naik taraf. Fasa ini merupakan fasa yang paling banyak dilaksanakan oleh pemilik aset. Maklumat boleh diperolehi dari JKR Pata F91B. Yang terakhir adalah fasa pelupusan. Ia boleh mengandungi pelupusan untuk keseluruhan premis, sistem atau komponen, bergantung kepada keperluan pemilik aset. Maklumat ini perlu diambil dari JKR Pata F11B. Tidak semestinya di dalam suatu tempoh perancangan 5 tahun, semua skop perlu dibuat, terutama apabila melibatkan aset baru. Perancangan skop kerja bergantung kepada objektif, kefungsian, dan tahap fizikal dan prestasi aset itu semasa perancangan dibuat. Elemen ketiga adalah tempoh pelaksanaan. PPA adalah perancangan tahunan. Maka, tempoh yang diambil kira adalah 12 bulan. Seterusnya, elemen keempat ialah jumlah kos.
Semua aktiviti yang telah dijadualkan perlu dikoskan. Semua kos perlu disusun mengikut objek sebagai atau OS yang bersesuaian. Ketepatan perancangan kos yang diperlukan untuk semua aktiviti di dalam fasa penggunaan aset adalah penting. Ia dapat membantu pihak pengurusan membuat keputusan berasaskan fakta. Elemen kelima. Elemen kelima adalah penyediaan keperluan sumber seperti sumber manusia yang merupakan pasukan penyelenggaraan dan barang-barang keperluan mereka seperti komputer, peralatan pejabat, alatan pengujian dan sebagainya. Kos tersebut akan dikumpulkan bersama dengan kos-kos lain yang terlibat semasa menguruskan aset. Data tersebut kelak akan menjadi data kos bagi kerja-kerja penyelenggaraan. Akhir sekali, iaitu elemen ke-6 dan ke-7. Dokumen ini perlu ditandatangani oleh penyedia dan pengesah bagi membuktikan maklumat yang diisi adalah tepat dan sahih. Ini adalah JKR PATA 2D. JKR PATA 2D adalah ringkasan maklumat PPA untuk daerah, negeri dan jabatan. Ia menyenaraikan aktiviti dan kos yang diperlukan untuk melaksanakan aktiviti yang dirancang sepanjang tahun. Kos yang dinyatakan tidak diperincikan mengikut objek sebagai atau OS. Untuk mengetahui kos terperinci mengikut OS, ABM PATA atau JKR PATA 4A boleh dirujuk. Animasi ini akan menunjukkan secara ringkas apa yang berlaku semasa penyediaan PPA. Kita akan menggunakan negeri Melaka dalam contoh ini. Melaka mempunyai 3 daerah. Sekiranya setiap daerah mempunyai 2 premis, setiap premis akan menyediakan PTRA, POPA, PNA, PPPUN dan PLA masing-masing. Maklumat dari pelan tersebut akan diisi ke dalam JKR PATA 2C premis. Selepas itu, maklumat tersebut akan dikumpul ke dalam JKR PATA 2D untuk daerah, sebelum disatukan ke dalam JKR PATA 2D negeri pula. PTF negeri akan menyerahkan PPA negeri kepada PTF jabatan. Perkara yang sama akan berlaku di setiap negeri. Semua PPA negeri akan disatukan menjadi PPA bagi JKR. PPA jabatan ini seterusnya akan dihantar kepada PTF Kementerian untuk Penyediaan PSPAO, KKR pula. Aktiviti keempat dalam proses kerja utama penyediaan PSPAO adalah PTF perlu menyelaras maklumat dari PTRA, POPA, PNA, PPPUN dan PLA ke dalam ABM PATA. Setelah penyelarasan maklumat ke dalam ABM PATA jabatan dilaksanakan, PTFJ akan memajukannya kepada pegawai pengawal untuk kelulusan. Penyelarasan semula peruntukan perlu dibuat ke atas pelan setiap fasa, berdasarkan kepada nilai peruntukan yang diluluskan. Selepas mendapat peruntukan, PTFJ perlu memastikan pelaksanaan semua aktiviti yang dirancang di peringkat negeri, daerah dan premis dibuat. Apa itu anggaran belanja mengurus pengurusan aset tak alih atau singkatannya ABM PATA? ABM PATA merupakan anggaran bajet menggunakan belanja mengurus bagi mengurus aset tak alih sepanjang tempoh tertentu. ABM PATA dibahagikan kepada 2 peringkat, iaitu peringkat permohonan dan peringkat pelarasan semula. ABM PATA disediakan menggunakan format JKR PATA 4A bagi kos mengurus di premis dan format JKR PATA 4B untuk jumlah kumulatif kos mengurus di peringkat daerah, negeri dan jabatan. Selepas bajet diluluskan, pelarasan semula akan dibuat oleh PTF jabatan menggunakan format JKR PATA 4D. JKR PATA 4D adalah format ABM PATA yang telah diselaraskan untuk peringkat jabatan, negeri dan daerah. Manakala format JKR PATA
4C mengandungi maklumat ABM pata yang diselaras untuk setiap premis.